Baik, untuk bercakap tentang sepadan negara yang bakal dibuka pada esok hari, okey, daripada fasa pandemik ke endemik, kita terus saja ingin bersama dengan tetamu kita, Datuk Zainuddin Abdul Wahab, Ketua Pengarah Tourism Malaysia. Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan salah satu kegembiraan yang dinanti-nantikan, khususnya pihak Tourism Malaysia juga, kan, sebab dah tunggu akhirnya kan nak buka sepadan ini untuk memberi ruang peluang kan untuk orang datang ke negara kita, juga kita boleh melancong ke negara luar. Jadi bagaimanakah persediaan bagi pihak Tourism Malaysia ni untuk menjegah ke 1 April pada esok hari, Datuk? Okey, terima kasih. Of course, sudah pastilah pengumuman yang diumumkan oleh Yang Amat Perdana Menteri bahawa mulai pada 1 bulan April pintu sepadan kita akan dibuka. Adalah merupakan suatu kabar berita yang amat dinanti-nantikan oleh bukan sahaja oleh pemain-pemain destinasi pelancongan di Malaysia, tapi juga pada seluruh rakyat Malaysia. Berdasarkan kepada beberapa siri mesyuarat perbincangan yang telah kita adakan bersama dengan pemain industri, mereka memang telah bersedia untuk menerima kedatangan pelancong-pelancong asing setelah sekian lama kita merindui kehadiran mereka selepas daripada fasa percubaan. Lepas itu kita melancarkan Langkawi Travel Bubble dahulu. Untuk makluman, insya-Allah mulai besok di semua ke pintu-pintu sepadan kita, sama ada di KLIA 1, KLIA 2, di lapangan terbang Senai, di pintu masuk darat di Johor Bahru dan juga di selatan Bukit Kayu Hitam, dan juga kita juga akan mengadakan program sambutan di Pulau Pinang dan juga Langkawi sebagai satu sambutan yang bahawa kita mengalu-alukan kemasukan semula pelancong-pelancong asing ke Malaysia. Ini adalah bentuk untuk kita meraihkan semula pembukaan sepadan ini, dan saya pasti Datuk, orang kata kesinambungan ataupun koordinasi bagi setiap agensi yang terbabit itu sangat-sangat penting juga untuk memastikan ini berjaya. Pada masa yang sama, semua selamat. Jadi bagaimana Datuk boleh memberikan satu gambaran kesiapsiagaan setiap agensi ini, Datuk? Untuk makluman, dalam kita menerima kemasukan pelancong ini di peringkat industri pelancongan, khususnya Tourism Malaysia melalui MOTAC telah mengadakan beberapa siri perbincangan dan juga usaha promosi yang telah kita laksanakan, di mana semua pengusaha pelancongan telah maklum bahawa tempat lokasi mereka adalah selamat, dan juga termasuk juga pusat-pusat menjebelah dan juga pusat convention. Sebagai contohnya, Travel Safe Alliance ataupun TSA, inisiatif yang dilaksanakan oleh pihak swasta, bertujuan untuk memastikan bahawa semua lokasi-lokasi ataupun destinasi pelancongan kita adalah selamat, dan juga TSA adalah merupakan satu pengiktirafan yang telah diterima dari Pekan Antarabangsa. Dan juga kita melakukan juga program promosi ataupun penggalakan supaya clean and safe travel to Malaysia ataupun safe BE, di mana kita berhubungan kepada business event, khususnya bahawa memberi jaminan bahawa SOP yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Kesihatan khususnya adalah mencapai piawaian peringkat antarabangsa, dan pelancong-pelancong asing tidak perlu risau atau meragui akan kepayaan negara kita dalam mengawal penularan wabak COVID yang berlaku sekarang ini. Okey, jadi kita lihat memang kita tidak harus meragui negara kita Malaysia ini memang berjaya lah sebenarnya kan untuk menangkis, untuk menangani permasalahan COVID-19 ini. Bercakap tentang untuk negara kita Malaysia ini, bagaimana kita nak mempromosikan negara kita ni, Malaysia ini, untuk nak memberitahulah kepada dunia luar, masyarakat luar, bahawasanya Malaysia dah buka dah pintu sepadan ni. Bagaimanakah Tourism Malaysia ingin mempromosikan Malaysia sekali lagi? Okey, susulan daripada pengumuman oleh Yang Amat Perdana Menteri, in fact actually sebelumnya itu pun kita Tourism Malaysia melalui pejabat Malaysia di seluruh negara, seluruh dunia. We have lebih kurang 33 pejabat cawangan di seluruh dunia, yang mana kita telah merancang berbagai program secara keseluruhannya khusus untuk tujuan penyebaran maklumat mengenai pembukaan sepadan ini. Lebih daripada 80 aktiviti promosi telah dilaksanakan oleh semua pejabat-pejabat Tourism Malaysia di dalam dan luar negara, di mana mereka telah melaksanakan berbagai program roadshow, dan sama ada secara fizikal ataupun secara virtual,
hubungan dengan mereka bersama dengan pemain industri dan juga rakan-rakan industri pelancongan di sana bertujuan untuk menggalakkan mereka untuk kembali kepada Malaysia, dan berdasarkan kepada maklumat-maklumat yang telah diperolehi, insya-Allah kita akan dapat memperolehi limpahan kehadiran pelancong-pelancong antarabangsa khususnya. Kita dapati bahawa rakan kita, jiran kita di Singapura agak tidak sabar untuk berkunjung kembali ke tempat-tempat destinasi, khususnya destinasi makanan, gastronomi kita di Malaysia. Begitu juga rakan-rakan kita di Thailand, Indonesia. Di samping ke regular pelancong yang kita terima daripada Timur Tengah dan juga Europe. InsyaAllah kita yakin bahawa melalui pengumuman pembukaan sempadan ini, kembalinya industri pelancongan jalan rancak dan seterusnya memberikan manfaat kepada kita semua rakyat Malaysia. InsyaAllah, Datuk. Semestinya kita melihat ini satu kegembiraan dan juga kerjasama yang cukup kuat diadakan di antara negara, agensi dan semua pelancong dan rakyat yang terbabit dalam pembukaan sempadan ini. Dan saya pasti ramai juga berkongsikan sentimen kegembiraan itu, khususnya bagi penceritaan ini. Seorang bapa yang terpisah daripada anaknya. 2 minggu jadi 2 tahun, Pat. Bayangkan, Datuk. Ingatkan 2 minggu je. Dia packing baju 2 minggu je. Rupanya dia kata bahasa kita sekarang tersadai. Tersidai. 2 tahun di negara Singapura. Akhirnya perjumpaan ini yang dinanti-nantikan bersempena dengan pembukaan sempadan negara ini. Jom kita saksikan. Jom. Kerana pada satu hari bulan April nanti, insya-Allah, seperti mana yang telah diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, Malaysia akan dibuka semula kepada dunia. Setelah 2 tahun Malaysia melaksanakan sekatan menyeluruh bagi semua perjalanan keluar masuk negara untuk mengekang penularan wabak COVID-19, kerajaan akhirnya membuat keputusan untuk membuka sempadan bermula 1 April ini. 18 Mac 2020, keputusan menyekat sempadan negara menyebabkan ramai individu yang terkesan, terutamanya mereka yang bekerja di negara jiran. Antaranya, Syahrudin Hilmi Muhammad Noor, 36 tahun. Menetap di Sukudai, Johor, Syahrudin bertugas di sebuah syarikat pengeluaran air minuman di Singapura sejak 9 tahun lalu. Sebelum pandemik, Syahrudin antara lebih 80,000 rakyat Malaysia yang berulang-alik dari Johor ke Singapura dengan menaiki motosikal setiap hari untuk mengelakkan kos sara hidup yang lebih tinggi di kota singa itu. Mempunyai seorang anak berusia 3 bulan ketika permulaan sempadan negara ditutup, Syahrudin tidak menyangka bahawa dia bakal berjauhan dengan keluarga selama 2 tahun. Ini turut memberi kesan kepada kehidupannya sekeluarga. Kalau boleh Encik Syahrudin kongsikan bersama penonton Malaysia hari ini, bagaimana situasi ketika itu? Kami dipahamkan oleh Perdana Menteri masa itu, Tan Sri Muhyiddin Yassin, yang kita akan tutup sempadan untuk 2 minggu. So kami semua yang bekerja di Singapura ni pack baju untuk 2 minggu lah. Saya pun cakap dengan mak, cakap dengan family saya, okay, kita terpaksa tinggal di Singapura untuk tempoh 2 minggu sebabkan penutupan sempadan. So kami tak ada pilihan lain selain daripada tinggal di Singapura lah tempoh 2 minggu tu. Tapi kami tak sangka daripada tempoh 2 minggu tu sedar dah 2 tahun dah kami kat sini. Pada peringkat awalnya memang agak terkejut lah, dan kami pun memang tak biasa tinggal di sini sebab selama ni kami ulang-alik dan kos makan minum semuanya di Malaysia. Jadi bila kami terkandas kat sini, kami terpaksa makan minum di sini dan semua kosnya memerlukan nilai dolar lah. Jadi memang kami tak bersedia apa-apa. So bila kami terpaksa menyewa di sini, dan kos menyewa di sini, saya sewa bilik. Bilik saya anggaran lebih kurang $1,200 dan saya menyewa 3 orang satu bilik. So maksudnya saya satu kepala lebih kurang $400. $400 ni kalau Malaysia ringgit lebih kurang RM1,200. So kita dah banyak kos yang lari. Sebab kita dah terpaksa bayar duit sewa bilik dekat sini. Sebab selama ni kita ulang-alik dan kita tak perlu bayar apa-apa dekat sini. Tapi bila kita dah terkandas kat sini, kita terpaksa bayar bilik, dan kita terpaksa makan dekat sini.
Dalam masa tempoh 2 tahun tu kan, apa agaknya antara perkara yang besar Encik Syahrudin terlepas dalam masa 2 tahun tu? Okey, sebenarnya banyak benda yang saya terlepas. Lagi-lagi bila saya ni sebenarnya dah lama berkahwin, dah hampir ke 11 tahun saya berkahwin, dan saya tak pernah ada momen rasa beraya bersama dengan anak-anak. Tak pernah rasa lagi. Dan bila tahun 2020 tu adalah tahun pertama yang saya orang kata apa, memiliki anak. Dan kita sangat excited lah, ingin nak beraya bersama dengan anak-anak. Itu adalah tahun pertama yang kita beraya bersama anak-anak. Tapi tahun tu juga adalah tahun yang agak kecewa sebab kita dah beli baju raya, dah beli apa semua, persiapan semua dah buat, tapi tak dapat beraya bersama. Itu adalah momen yang agak macam terasa lah. Kita rasa sedih sebab kita dah lama menunggu nak dapat anak. Sekali bila dah dapat anak, dah 9 tahun dah tunggu, bila dah dapat anak, kita nak beraya bersama anak, tahun tu kita dapat beraya dengan anak. Baik. Dan dikabarkan juga anak-anak Encik Syahrudin membesar dan Encik Syahrudin hanya boleh melihat mereka membesar melalui panggilan video sahaja. Memang saya hanya dapat melihat setiap hari melalui panggilan video. Saya akan call setiap pagi, petang dan setiap malam. Saya pernah balik sekali pada bulan 10 2020. Time tu 7 bulan selepas tak pulang lah. Masa saya balik tu, anak-anak saya tengok saya macam tak kenal orang luar. Apa yang saya boleh kongsikan, masa saya peluk anak saya tu, air mata saya turut sama, mengalir, rindu, orang kata perasaan yang bercampur baur ni. Perasaan gembira, sedih, semua macam-macam perasaan tu bercampur. Saya tak dapat nak gambarkan, cuma orang yang melaluinya faham apa yang saya rasa masa itulah. InsyaAllah 1 April 2022 sempadan akan dibuka semula dan kita pun akan beralih ke fasa endemik. Jadi mungkin apa perancangan Encik Syahrudin? Mungkin akan kembali berulang-alik dari Johor ke Singapura atau bagaimana? Sebenarnya 1 April 2022 ini adalah tarikh keramat bagi kami, semua rakyat Malaysia yang menetap di Singapura dan datang dari Singapura ni. Ini adalah momen yang kita semua tunggu, yang kita akan raikan. Dan saya terus terang saya cakap, saya masa Perdana Menteri umum kita dah boleh ulang alik pada 1 April, saya terus sujud syukur. Border dah buka nanti, insyaAllah saya akan ulang alik sama seperti dulu. Dan saya rasa ini adalah semua momen yang paling best sekali sebab kita dah dapat ulang alik sama macam dulu. Kita boleh tengok family kita macam dulu. Saya boleh tengok anak-anak, setiap pagi saya boleh cium anak-anak saya, balik saya boleh tengok anak-anak saya boleh bawa diri jalan-jalan. Saya dah boleh buat macam mana kehidupan saya yang normal sebelum berlakunya pandemik ni. Baik, Alhamdulillah. Saya pula rasa nak nangis ni. Okey, tak apa. Semoga segala urusan dipermudahkan. Semoga segala penantian ni bakal diberi ganjarannya, insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak sebab sudi berkongsi kisah bersama kami. Allahu Akbar. Sedih kan? Bergenang sampai ke sini. Sesiapa yang mungkin mempunyai keluarga, anak kan, saya rasa mungkin kita boleh termasuklah dalam cerita itu kan. Lebih lagi kalau kita melihat anak kita itu 3 bulan, kita tinggalkan 3 bulan, kita balik semula, anak kita dah besar. Lepas tu anak kita tak kenal kita pula kan. Tapi alhamdulillah semua dah boleh jadi kembali normal lah seperti dulu, insya-Allah. Kita harapkan yang terbaik dan semoga ini menjadi kekuatan kita untuk kita walaupun dah dibuka segala sempadan, kita jaga sama sendiri supaya tak ada lagi keluarga yang akan terpisah seperti ini lagi. Ini yang kita harapkan sebab baiknya. Betul. Okey, Datuk, kita cemburu sangat masa gini Datuk kan. Masa. Jadi kita terus saja nak tanya tentang harapan Datuk lah. Besok ni dah boleh buka kembali sempadan ni. Okey, apa namanya, dalam keterujaan kita menerima kunjungan pelancong dan juga keterbukaan kita untuk keluar melancong, apa yang saya harapkan rakyat Malaysia terus melaksanakan program-program pelancongan domestik di mana banyak lagi destinasi pelancongan dalam negeri yang boleh kita terokai. Dan yang kedua, yang penting bagi saya ialah sama-sama kita terus patuhi SOP dan juga rancang percutian kita di masa yang terbaik untuk masing-masing mengikut keperluan dan kesesuaian masing-masing. So pelancongan adalah merupakan satu industri yang penting. Dan juga kita berharap dengan
kemasukan pelancong-pelancong ini akan dapat memperkukuh lagi, meningkatkan lagi aktiviti ekonomi masyarakat Malaysia. Saya suka perkataan Datuk yang gunakan tadi, perancangan. Betul. Saya rasa kira kita masuk fasa endemik, dah masuk orang kata endemik sekarang ni kan. Perancangan itu adalah satu yang perlu diwujudkan untuk kita semualah untuk memastikan kita semua selamat. Betul. Nak merancang tu kena tahu juga kan, ada juga negara-negara luar yang tidak lagi membuka untuk kemasukan pelancong-pelancong dari luar. Bercakap tentang SOP ni, besok 1 April akan berlaku pemasuhan beberapa SOP, antaranya permohonan untuk kuarantin di rumah tiada lagi, penggelembung pelancongan Pulau Langkawi pun tak ada lagi, pejejak digital yang saya balik umrah tu, tracker dah tak ada dah. Tak ada lepas ini. Senarai negara berisiko tinggi, ujian PCR. Ini paling penting ni, ujian PCR dari Kementerian Kesihatan Malaysia di KLIA dah dimasukkan juga. Betul. Di antara pula prosedur masuk ke Malaysia bermula esok, sebelum berlepas mesti muat turun aplikasi MySejahtera dan lengkapkan borang sebelum berlepas atau pre-departure form menerusi ikon traveller dalam MySejahtera. Dan selepas itu, sebelum berlepas juga kena lakukan ujian PCR 2 hari sebelum berlepas bagi pengembara 7 tahun ke atas. Dan setibanya di Malaysia pula kena lakukan ujian RTK profesional dalam tempoh 24 jam selepas ketibaan dan jalani kuarantin selama 5 hari bagi yang tidak lengkap atau tidak menerima vaksinasi. Ini antara perincian SOP yang telah pun diumumkan oleh KKM. Diharapkan ialah semua adhere ataupun mengikuti SOP ini supaya kita semua boleh menikmatilah pembukaan sepadan ini dengan rasa selamat dan gembira. Betul. Jangan anda ambil kesempatan pula kita dah balik ke endemik ni untuk anda tidak menjaga SOP anda. Okey, segini saya ucapkan terima kasih kepada tetamu kita, Datuk Zainuddin Abdul Wahab, Ketua Pengarah Tourism Malaysia, kerana sudi datang untuk bercakap tentang fasa pandemik dan juga sektor pelancongan ini. Okey, kita berhenti berehat. Selepas ini kita nak bersama dengan trio lelaki. Okey, teruskan bersama kami di Malaysia hari ini.